Pelbagai usaha dan pendekatan telah dilakukan oleh Nano Malaysia. Ini termasuklah kajian tentang bahan nano, produk dan juga kempen kesedaran kepada teknologi nano. Saya beri satu analogi yang sangat mudah. Kereta. Kereta adalah satu kenderaan kan. Okay, kita boleh pandu kereta daripada A ke B, terpulang pada pemandunya, kalau dia bawa selamatlah kereta tersebut. Kereta tu memang telah dia perakui dalam jalan raya sebagai satu yang teknologi yang boleh diawas, dikawal dan juga diregulasikan. Nano sama, konsep sama. Terpulang pada siapa yang gunakannya. Jadi kita punya satu pengguna yang tanggungjawab, kita menggunakan teknologi tersebut, kita tahu risiko tersebut, kita mengawal risiko tersebut, dia akan selamat digunakan. Konteksnya adalah cara penggunaan nano yang selamat. Dia bukan dari segi sama ada teknologi nano itu selamat tak, cara dia. Mengikut ilmu astronomi, satelit merupakan suatu objek di angkasa yang berputar mengelilingi suatu objek lain yang lebih besar dan kekal berada dalam graviti objek tersebut. Bulan adalah satelit kepada planet bumi kita, manakala bumi pula merupakan satelit kepada matahari. Terdapat pelbagai jenis satelit yang kini berada di ruang angkasa lepas dalam pelbagai saiz. Beratnya terdiri dari beberapa kilogram hinggalah kepada beberapa tan. Umumnya, apa yang dimaksudkan dengan satelit ialah sebuah objek di ruang angkasa buatan manusia yang beredar mengelilingi bumi bagi tujuan sistem komunikasi. Perkembangan teknologi telekomunikasi bermula sejak tahun 1876 di mana Alexander Graham Bell telah mencipta telefon. Sehingga kini dengan gabungan teknologi baru, teknologi komunikasi itu semakin berkembang. Oleh itu, kita sememangnya tidak dapat lari dari teknologi ini. Teknologi komunikasi tanpa wayar akan dihubungkan dengan menggunakan satelit yang menjadi pemancar untuk gelombang talian tersebut. Dari satelit yang bersaiz besar hinggalah kepada satelit yang paling kecil, iaitu nanosatelit. Nanosatelit ini mula berada di kawasan orbit bumi bermula pada awal tahun 2000. Teknologi nanosatelit ini, kalau kita refer kepada conventional size of satellite yang biasanya average-nya lebih daripada 800 kg ke 1.2 tan, 1200 kg. Jadi bila kita bercakap mengenai nanosatelit, saiz-nya adalah 1 kg dalam bentuk CubeSat, dalam bentuk cube. Jadi ini adalah standard size yang digunakan pakai di seluruh dunia. Jadi kita ada satu U yang represent size-nya 10 cm, 10 cm darab 10 cm. Ini adalah size yang standard. Jadi kalau kita nak increasekan tambah size, dia akan jadi 2U, 3U dan seterusnya. Sebanyak 79% nanosatelit dari sejak ia mula dilancarkan adalah bagi tujuan ujian teknologi walaupun sudah hampir 20 tahun ia dicipta. Namun begitu, nanosatelit ini mempunyai risiko kegagalan fungsi yang rendah jika dibandingkan dengan satelit konvensional. Jadi untuk nanosatelit ini, kebiasaannya kita lancarkan pada ketinggian daripada muka bumi ini pada low Earth orbit, iaitu sekitar 400 ke 600 km daripada aras bumi. Jadi dia akan mengorbit bumi. Dia lain daripada conventional satellite yang saiznya besar pada ketinggian yang lagi tinggi, lebih pada 36,000 km daripada bumi, dan biasanya satelit yang besar ni dia fokus pada sesuatu kawasan sahaja. Proses pembinaan nanosatelit ini juga lebih cepat dan kosnya yang murah. Ia hanya mengambil masa lebih kurang 2 tahun untuk disiapkan. Walaupun begitu, jangka hayat nanosatelit lebih pendek berbanding satelit konvensional. Tetapi ia satu faktor positif di mana kemajuan teknologi itu dapat dikemas kini dengan cepat. Selain daripada itu, kelebihannya adalah proses pembinaan dia kurang kompleks berbanding dengan konvensional satelit ini. Kurang kompleks maksudnya proses pengujian untuk beberapa stage, dari segi contohnya thermal, pengujian thermal, pengujian vibration, pengujian shock test, pengujian, ada beberapa pengujian lain lagi adalah lebih simple, lebih
kurang kompleks berbanding dengan konvensional satelit tadi, sebab ia berposisi satelit yang besar, satelit konvensional berposisi pada ketinggian yang lebih tinggi, terdedah kepada lebih radiasi daripada ruang angkasa. Jadi proses pengujiannya mesti lebih teliti. Jadi material ataupun struktur yang dibina untuk konvensional satelit lebih teliti jadi berbanding dengan nanosatelit ni. Jadi untuk nanosatelit ni dua-duanya ada pro and con sebenarnya, ada kelebihan dan ada kekurangan. Jadi saya highlight kat sini adalah kelebihan nanosatelit ni berbanding dengan conventional size satelit. Universiti Teknologi MARA telah mencipta sejarah apabila menjadi universiti pertama membina dan melancarkan nanosatelit ke ruang angkasa lepas. Ini merupakan satu kejayaan buat universiti tempatan dan juga kebanggaan untuk negara Malaysia. Nanosatelit yang dibina oleh pelajar dari Universiti Teknologi MARA ini dikenali sebagai UITM-SAT-1 yang mana satu projek kolaborasi bersama dua lagi negara lain iaitu Filipina dan Bhutan. Projek ini dinamakan BIRDS-2 Project yang bertempat di Institut Teknologi Kyushu, Jepun. Saya adalah antara salah seorang yang membuat UITM-SAT-1. Saya bersama rakan saya, Shazana Bashirah. Jadi kami berdua berada di sana sejak 2016, bulan 12 Disember, di mana pada ketika itu, bulan Disember, startnya bermula pembinaan satelit, bermula dengan kita panggil dia kick-off project, di mana kita akan bergaul dengan pelajar-pelajar yang lain daripada negara lain, daripada Bhutan, Filipina dan also Japan. UITM-SAT-1 mempunyai 6 misi yang dimuatkan dalam satelit ini untuk diuji fungsinya. Antaranya ialah pengambilan imej, menguji korelasi lokasi satelit, ujian chip sistem penentu kedudukan global GPS, mengukur medan magnetik di angkasa untuk data pemetaan geomagnetik di rantau Asia Tenggara serta komunikasi radio. Kerja-kerja awal untuk membina satelit ini bermula dari pembentangan kertas kerja termasuklah dari reka bentuk dan fungsi satelit. Kita start untuk mengetahui apa itu misi yang perlu kita buat untuk UITM-SAT-1. Jadi kita ada development stage, kita ada lebih kurang 3 yang paling penting. Yang pertama bermula dengan mission definition review, di mana kita akan memberi tahu apa misi untuk negara kita yang perlu kita masukkan dalam kita punya satelit. Jadi bermula di MDR, kita panggil MDR, Mission Definition Review. Kemudian kita pergi kepada Preliminary Design Review, di mana pada ketika itu kita perlu present apa yang kita telah eksperimen. Kita akan buat, kita panggil breadboard model. Kita buat circuit by ourselves dan kita akan menguji dalam individual test dan juga integrating test. And then kemudian kita moving to the critical design review, di mana critical design review kita ada facilities di mana kita panggil Center of Nanosatellite Testing. So, jadi kita menguji, yang pertama adalah vibration testing dan yang kedua adalah thermal vacuum testing. Dan optional kita boleh testing juga adalah radiation testing. Yang menarik tentang BIRDS-2 project ini adalah hasil ciptaan sepenuhnya oleh pelajar dari 3 buah negara iaitu Filipina, Bhutan dan Malaysia. Melibatkan 10 orang pelajar yang dikawal selia oleh para pensyarah mereka dan penyelia yang pakar dalam bidang satelit. Shazana Bashirah dan Muhammad Hasif merupakan pelajar Fakulti Kejuruteraan Elektrik FKE yang sedang menyambung pengajian peringkat sarjana dan PhD dalam bidang berkaitan di Jepun. Selain mereka, turut mengikuti program berkenaan adalah 8 pelajar lain dari Bhutan dan Filipina yang membina satelit nano bagi negara mereka masing-masing iaitu Bhutan 1 dan Maya 1 Filipina.
Di tangan saya terdapat 2 board yang sebenarnya di dalam satelit, internal board. Yang di belah kiri adalah mission board. Di belah kanan adalah COM2 board di mana kita ada radio untuk VHF, untuk APRS and Store and Forward Mission. Jadi saya fokus untuk yang belah kiri, iaitu mission board, yang mana kamu boleh lihat ada 2 kamera. Salah satu kamera adalah untuk narrow lens, another one is wide lens. And then semua mission terdapat dalam mission board ini. Jadi sebenarnya board ini kami design sendiri dan kami hantar kepada company di Japan untuk fabricate. Jadi semua yang kamu nampak di sini adalah hasil design antara kami, Birds 2 members, dan board ini kami integrate dalam 1U satellite dan kami menguji functionalitas untuk kesemua mission. Nanosatelit ni dia tak berfungsi secara sendiri. Nanosatelit ni berfungsi secara constellation. Dia terbang, dia orbit secara constellation dalam beberapa buah satelit yang lain, nanosatelit yang lain, supaya isu reliability kita dapat diatasi. Maksudnya kalau kita tak dapat kontak dengan salah satu nanosatelit ni, kita ada another try yang kita boleh buat untuk nanosatelit yang lain. That's why untuk projek UITM-SAT-1 ni di bawah Birds 2 project, kita kolaborasi dengan pihak Jepun dan juga 2 negara yang lain, iaitu Bhutan dan Filipin. Jadi Bhutan melancarkan Bhutan 1, Filipin melancarkan Maya 1, dan UITM ataupun Malaysia melancarkan UITM-SAT-1. Jadi 3 satelit ni terbang secara berdekatan mengorbit bumi, dan kita lancarkan ke angkasa lepas pun secara serentak ketiga-tiga satelit ni. Dan ketiga satelit ni mempunyai misi dan juga penderia sensor yang sama, supaya kita dapat buat parallel communication. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition, liftoff. Pelancaran ketiga-tiga satelit ini telah dilancarkan ke Stesen Angkasa Antarabangsa ISS menerusi roket kargo SpaceX Falcon 9 dari Stesen Tentera Udara Cape Canaveral di Florida, Amerika Syarikat pada 29 Jun 2018 kira-kira pukul 5.47 petang waktu tempatan. Manakala ia dilepaskan ke ruang angkasa pada 10 Ogos 2018. Jadi untuk nanosatelit ni ataupun UITM-SAT-1 ni, dia terbang ataupun dia mengorbit bumi pada ketinggian tadi 400 km. Sama arasnya, lebih kurang sama arasnya dengan ISS, International Space Station. Jadi dia orbit bumi pada kelajuan puratanya 27,000 km sejam ataupun to be accurate 7 km sesaat. Itu orbit. Jadi kalau dia akan orbit bumi ataupun dia orbit pada satu kawasannya, kalau di UITM sendiri dia melalui kawasan Malaysia lebih kurang 2 hingga 4 kali dalam satu hari. Itu dia punya coverage area yang kita boleh dapat signal. Pusat Penerimaan Data atau Ground Station dibina sendiri oleh Fakulti Kejuruteraan Elektrik untuk menerima dan menyimpan data yang dimuat turun dari nanosatelit UITM-SAT-1. Selain itu, terdapat 10 lokasi ground station di seluruh dunia yang boleh menerima data-data dari ketiga-tiga nanosatelit ini, yang mana semuanya terlibat dalam projek tersebut.
Walaupun satelit ni tidak melalui UiTM atau tidak melalui Malaysia, tapi bila mana dia melalui negara yang dalam rangkaian ground station, kita masih lagi dapat menerima signal-signal. Bila kita dapat terima signal dan dia akan hantar kepada kita. Kita ada satu database, common database untuk kita kongsikan data-data yang kita cerap daripada angkasa lepas. 10, 9, 8, please focus. 5, 4, 3, 2, 1. Keep flying, successful. Thank you very much. Projek terbabit bermula dengan perancangan misi satelit pada Disember 2016. Kemudian mereka bentuk dan membina model satelit, menguji, memasang sebagai persediaan pelancaran dan menggerakkan satelit hari ini. Pembinaan nanosatelit yang bersaiz 10 cm itu hanya mengambil masa selama 15 bulan. Kemudian ia dihantar ke JAXA atau Japan Aerospace Exploration Agency, iaitu sebuah agensi yang terlibat secara langsung dengan pembangunan ruang angkasa di negara Jepun. Jangka hayat nanosatelit ini yang hanya boleh mencapai kurang dari 2 tahun di ketinggian 400,000 km dari bumi. Kemudian ketinggian itu akan berkurangan dan akhirnya ia akan memasuki ruang atmosfera bumi dan ianya akan terbakar lalu terus jatuh ke bumi. Oleh kerana saiznya hanya sekecil 10 cm, ia tidak membahayakan muka bumi. Seperti yang anda lihat, yang ini dia software yang diberi nama Orbitron. Software ini adalah open software. Jadi kita boleh download dan kita boleh track satelit UiTM-SAT-1. Jadi di UiTM, di ground station ini, kami memakai software Orbitron ini untuk track satelit UiTM-SAT untuk setiap hari. Jadi yang anda lihat di sini adalah UiTM-SAT-1 footprint. Ini adalah satelit. And then di sini adalah UiTM ground station. Di mana terletak di sinilah. Jadi yang anda lihat ada 2 region. Yang ini adalah eclipse, night time. Ini adalah sunlight, daytime. Jadi kita boleh predict, kita boleh predict satelit yang akan pass ke ground station UiTM. Seperti yang saya tunjuk ini, pada 27 bulan 12 2018, pada ketika 3:08 minit, satelit UiTM-SAT-1 akan pass through UiTM ground station. Di sini juga kita boleh juga lihat info satelit UiTM-SAT-1 di mana longitude, latitude dan altitude seperti yang dimaklumkan sebelum ni pada ketinggian 400 km. Kemudian apa lagi yang kita boleh tahu iaitu velocity, iaitu 7.6 km per second. Di ground station ini juga dilengkapi saluran komunikasi berkelajuan tinggi bagi mengumpul data yang dihantar oleh satelit nano itu. Ia akan melalui kawasan Malaysia dalam tempoh sekitar 10 minit. Disebabkan itu, mereka harus membina saluran komunikasi berkelajuan tinggi untuk mengumpul data bagi tujuan penyelidikan. Salah satu mission untuk UiTM-SAT-1 adalah demonstration store and forward mission. Misi itu UiTM-SAT-1 akan berfungsi sebagai postman. Dia akan collect data daripada rural area and then forward the data kepada satellite ground station yang terdekat. So aplikasi yang kita boleh fikirkan untuk that mission adalah contohnya kita nak monitor water quality di sungai yang terletak di dalam hutan contohnya, and then kita boleh letak sensor yang menyukat kualiti air sungai tersebut, dan sensor itu akan connect kepada what we call as ground sensor terminal, di mana dalam ground sensor terminal kita ada satu communication system, dan dia akan convert data daripada sensor tu hantar kepada UiTM-SAT-1. So itu yang kami cuba bina di UiTM di dalam lab ini, di mana kami ada this box is our GST, dan kami guna antena which is called 8-bit antenna, di mana dia dapat berkomunikasi dengan UiTM-SAT-1. Actually both team, Malaysian team dengan Japanese team buat ground sensor terminal untuk communicate dengan our satellite. So satu di Jepun dan satu di Malaysia.
Untuk memastikan perjalanan projek nanosatelit ini berjaya dan selamat, ia perlu didaftarkan di bawah United Nations dan International Telecommunication Union yang mana ia perlu mengikuti beberapa peraturan tertentu. Manakala di Malaysia pula, ia perlu didaftarkan di bawah Wisma Putra dan mendapat kelulusan dari Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Untuk perancangan pada masa akan datang, oleh kerana ini adalah yang pertama dan kita dah bina kepakaran kita untuk pembinaan nanosatelit ini menggunakan lean approach tadi, dan kita ada MOU serta MOA dengan pihak kerajaan Jepun dan beberapa buah negara yang lain dalam pembinaan nanosatelit ini. Jadi kita merancang untuk membina nanosatelit lain, sebuah lagi nanosatelit. Tapi pada masa akan datang, projek ini adalah yang melibatkan beberapa buah universiti tempatan. Bila mana kita libatkan lebih banyak universiti, jadi impaknya lebih besar. Selain daripada universiti, kita juga akan libatkan agensi kerajaan, iaitu agensi angkasa negara, angkasa, dan juga beberapa buah industri tempatan yang berminat. Ini merupakan permulaan kepada Universiti Teknologi Mara untuk lebih serius dalam pembangunan teknologi angkasa lepas sekaligus membuktikan kemampuan warga kita dalam bidang ini dan membuka jalan kepada universiti tempatan lain untuk turut serta dalam perkembangan dan pembangunan nanosatelit ini.